Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Shahlan bin Ibrahim. Hari ini kami akan membentangkan tentang tajuk Standard Halal OIC. Yang pertama, pengenalan. OIC ialah satu pertubuhan antarabangsa di kalangan negara-negara Islam. OIC ini juga terdiri daripada gabungan 57 buah negara-negara Islam yang mana kebanyakannya dari negara-negara Timur Tengah, Utara Afrika, Kaukasus, Asia Tenggara, Asia Tengah, Balkan dan Asia Selatan. Tujuan penubuhan OIC ini ialah untuk mengeratkan hubungan sesama negara-negara Islam, mengekalkan perdamaian dalam segala permasalahan dan memastikan tempat-tempat suci Islam dihormati dan tidak dicemari. Negara-negara OIC ini juga bersepakat bagi mengumpulkan sumber-sumber mereka dan bergabung bersatu tenaga untuk melindungi kepentingan dan memastikan kemajuan serta kebajikan umat Islam di seluruh dunia. Bahasa rasmi yang digunakan oleh OIC ini ialah bahasa Arab, bahasa Inggeris dan bahasa Perancis. Okey, seterusnya Halal Standard OIC. Halal Standard OIC ini ada 21. Saya akan sebut 10 daripadanya. Okey, yang pertama OIC SMIC 2019, keperluan makanan halal. Yang kedua, OIC SMIC 2019, penilaian pematuhan keperluan untuk badan yang menyediakan pensijilan halal. Yang ketiga, OIC SMIC 2019, penilaian pematuhan keperluan untuk badan akreditasi halal yang mengakreditasi badan penilaian pematuhan halal. Yang keempat, OIC SMIC 2018, kosmetik halal keperluan am. Yang kelima, OIC SMIC 2017, garis panduan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Yang keenam, OIC SMIC 2019, keperluan khusus untuk penggunaan OIC SMIC ke tempat di mana makanan dan minuman halal disediakan, disimpan dan dihidangkan. Yang ketujuh, OIC SMIC 2019, perkhidmatan pelancongan halal keperluan am. Yang ke-8, OIC SMIC 10 2019, saffron crocus sativus, spesifikasi dan kaedah ujian. Yang ke-9, OIC SMIC 11 2020, tarikh, spesifikasi dan kaedah ujian. Yang ke-10, piawai OIC SMIC pada lampin bayi pakai dan pad sanitari pakai, spesifikasi dan kaedah ujian. Nama saya Muhammad Furqan bin Nurazi dari kelas DP3J. Saya akan menyambung berkaitan dengan pengenalan artikel ini serta objektif artikel. Dalam pengenalan artikel, kita ada nombor 1 ialah piawaian halal, nombor 2 isu setiap negara, nombor 3 hak kedaulatan. Dan dalam objektif artikel pula, nombor 1 kita ada kesepakatan, nombor 2 halal global, nombor 3 pensijilan halal. Baik, seterusnya saya akan mulakan dengan pengenalan artikel terlebih dahulu. Artikel ini adalah untuk menganalisis piawaian halal di kalangan negara OIC, khususnya mengenai penyediaan standard makanan. Setiap negara mempunyai badan pensijilan halal sendiri yang membawa kepada perselisihan pendapat mengenai makanan haiwan, kaedah penyembelihan, pembungkusan, logistik dan isu-isu yang lain. Semua sektor pasaran daripada agensi kerajaan telah mengiktiraf keperluan untuk satu standard halal global yang diiktiraf oleh semua pengimport negara. Maknanya di sini negara-negara OIC mengalami isu-isu berkaitan dengan pensijilan halal, iaitu tiada satu badan agensi yang akan mengendalikan pensijilan halal ini. Berikutan dengan perselisihan pendapat mereka dalam standard halal makanan, makanan haiwan, penyembelihan dan sebagainya, maka
pihak kerajaan ataupun agensi kerajaan telah mengiktirafkan satu keperluan sahaja untuk standard halal, dan standard halal tersebut mestilah diiktiraf oleh semua pengimport negara. Seterusnya, di sebalik peningkatan bilangan agensi yang mengeluarkan sijil halal, terdapat juga trend yang semakin meningkat untuk jabatan kerajaan tempatan mengambil alih pensijilan halal berikutan permintaan yang semakin meningkat untuk ekspor barangan halal. Amat sukar bagi negara untuk bersetuju secara kolektif mengenai satu halal global standard, kerana ini bermakna menyerahkan hak kedaulatan mereka. Baik, di sini adalah kita dapat tahu bahawa peningkatan agensi dalam pensijilan halal, maknanya dalam satu negara itu ada lebih daripada satu agensi yang akan mengeluarkan pensijilan halal. Maknanya tak ada, sepatutnya ada satu sahajalah untuk satu negara. Sebabkan hal itu menyebabkan kerajaan pun masuk campur dan mengambil alih dalam standard halal tersebut. Kemudian untuk menyerahkan ataupun bersetuju dengan satu sahaja standard halal akan ditubuhkan, mereka beranggapan bahawa mereka telah menyerahkan kedaulatan mereka. Seterusnya adalah objektif artikel ini. Yang pertama, mengemukakan cadangan kesepakatan bagi semua negara OIC dalam penyediaan standard halal. Jadi cadangan ini dikemukakan oleh pengurusi dalam OIC sendiri dalam kesepakatan oleh semua negara-negara OIC untuk menyediakan satu sahaja standard halal khusus, seperti import dan ekspor yang logistik, kaedah penyembelihan, pembungkusan dan sebagainya. Baik, yang nombor 2 ialah semua sektor pasaran daripada agensi antara kerajaan kepada peniaga terkecil telah mengiktiraf keperluan untuk satu standard halal global yang diiktiraf oleh semua pengimport negara. Jadi semua sektor dalam pasaran agensi telah pun berkata sepakat untuk mengiktirafkan satu sahaja standard halal global yang bakal digunakan oleh semua pengimport negara. Yang ketiga, peningkatan bilangan agensi yang mengeluarkan sijil halal. Ini yang berlaku sebenarnya bagi dalam satu-satu negara tersebut. Peningkatan agensi pengeluaran sijil halal semakin meningkat. Jadi perkara ini adalah amat buruk kerana akan timbul satu kekeliruan antara pengimport dan pengeksport. Yang keempat, yang terakhir, campur tangan kerajaan tempatan dalam mengambil alih pensijilan halal. Nama saya Alif Azri bin Azman dari kelas DP 3G. Seterusnya, saya akan menyambung untuk latar belakang OIC. OIC ini ditubuhkan pada 25 September pada tahun 1969. OIC ini dianggotai oleh 57 buah negara Islam yang terdiri daripada 3 rantau, iaitu rantau Asia, Timur Tengah dan Afrika, yang mana jumlah penduduknya seramai 1/5 daripada penduduk dunia. Seterusnya, tujuan OIC. Tujuan OIC yang pertama adalah untuk berusaha untuk menghapuskan perbezaan kaum, penindasan dan penjajahan dalam sebarang bentuk. Contohnya, penindasan dan penjajahan Israel ke atas negara Palestin. Selain itu, tujuan OIC yang kedua pula adalah untuk menyokong usaha ke arah melahirkan keamanan dan keselamatan berasaskan keadilan. Seperti di dalam Islam juga menitik beratkan keamanan sesama manusia dan keadilan dalam semua perkara. Okey, seterusnya untuk tujuan OIC yang terakhir pula, tujuan dia adalah untuk meningkatkan perjuangan umat Islam bagi memelihara maruah agama. Seperti yang kita tahu, umat Islam Rohingya di Myanmar, umat Islam Uyghur di China dan umat Islam di Palestin ditindas oleh orang kafir. Oleh itu, dengan adanya OIC ini dapat meningkatkan semangat orang Islam untuk lebih mempertahankan agama Islam.
Nama saya Azim Mustaqim. Saya akan teruskan dengan hasil kajian. Terdapat dua hasil kajian dalam artikel ini. Hasil kajian yang pertama ialah piawaian dan implikasi tiga negara. Tiga negara tersebut ialah Maldives, Jordan dan Brunei, yang mana dia menceritakan tentang sukarnya menepati peraturan, subjek halal dianggap kritikal dan PBD 24 2007. Dan hasil kajian kedua ialah cadangan standard halal seragam. Okey, baik, seterusnya kita pergi kepada negara pertama, iaitu negara Jordan. Di Jordan, subjek halal dianggap sebagai subjek kritikal yang mendapat perhatian luas daripada kerajaan Jordan. Pihak berkuasa tempatan berusaha untuk meningkatkan kredibiliti produk tempatan dalam pasaran Islam bagi mencapai hasrat-hasrat tertentu. Baru-baru ini telah menyediakan draft sistem pemberian produk logo halal di Jordan. Sistem ini diasaskan oleh jawatan kuasa teknikal termasuk wakil dari sektor Kementerian Perdagangan, Pertanian, Pentadbiran Makanan, Piawaian dan Meteorologi Jordan, JSMO. Pertumbuhan Piawaian dan Meteorologi Jordan, JSMO, dianggap sebagai badan rujukan di peringkat tempatan dan serantau dalam bidang piawaian, sijil halal dan akreditasi. Ia menyediakan perkhidmatan kepada beberapa sektor seperti industri perdagangan, pertanian dan perkhidmatan organisasi awam dan separuh rasmi. Seterusnya, Pusat Penilaian Pematuhan CAC telah mengambil peranan penting dalam membangunkan skim pensijilan halal di Jordan serta mengambil bahagian penting dalam jawatan kuasa halal untuk membantu membangunkan peraturan halal di Jordan. Okey, seterusnya kita akan teruskan kepada negara yang kedua, iaitu negara Maldives. Di Maldives, mereka tidak mempunyai piawaian halal khusus. Walau bagaimanapun, peraturan digubal mengenai produk halal. Pemeriksaan dan pemantauan hanya terhad kepada pelabuhan kemasukan, yang mana pelabuhan kemasukan ni hanya diperiksa untuk kehadiran daging babi, produk khinzir, alkohol, sijil halal untuk ayam dan produk daging. Peraturan halal yang digubal sukar dilaksanakan kerana banyak pembimbangan telah dibangkitkan semasa ulasan pihak berkepentingan mengenai peraturan ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada negara yang ketiga, iaitu negara Brunei. Piawaian halal kebahasaan yang digunakan di Brunei ialah Piawaian Brunei Darussalam untuk makanan halal PBD 24 2007. Terdapat 4 garis panduan yang digunakan, yang mana garis panduan ini telah diterangkan oleh kumpulan lepas tentang BCG halal 1, BCG halal 2, BCG halal 3 dan BCG halal 4. Pemohon antarabangsa dan tempatan yang ingin menjangkau pasaran global perlu melalui agensi lain, iaitu agensi Grahnim International Food Corporation Sendirian Berhad, iaitu agensi separuh kerajaan, untuk memasarkan produk mereka sebagai produk Brunei halal, dan pemohon yang dipilih dengan teliti akan dikehendaki memperoleh sijil halal dan permit halal. Nama saya Muhammad Izzat Amaluddin bin Ibrahim dari kelas DP 3G. Seterusnya saya akan menerangkan cadangan standard halal seragam di kalangan negara-negara OIC. Satu usaha yang dilakukan oleh OIC bagi menyediakan piawaian makanan halal, OIC telah menubuhkan jawatan kuasa tetap kerjasama ekonomi dan komersial Pertubuhan Kerjasama Islam, iaitu COMCEC sendiri, dan di bawah Comcat itu, mereka telah menubuhkan kumpulan pakar standardisasi OIC. Pada mesyuarat ke-10 kumpulan pakar standar OIC di bawah perkara agenda ke-6 mesyuarat itu, teks draft piawaian makanan halal OIC telah dibincangkan dalam tempoh 3 hari, dan malangnya
Dokumen mengenai persediaan dan akreditasi untuk piawaian itu, piawaian makanan halal itu gagal mendapat kata sepakat semasa mesyuarat. Seterusnya, ketiga-tiga dokumen draft telah dimuktamadkan untuk diserahkan untuk pengesahan sesi ke-25 Comcat. Pada sesi ke-25 Comcat, pihak kumpulan pakar standardisasi akhirnya memuktamadkan 3 dokumen, iaitu Garis Panduan Am OIC mengenai makanan halal, Garis Panduan untuk badan yang menyediakan persediaan halal, dan Garis Panduan untuk badan akreditasi yang diberi kuasa yang mengakreditasi badan persediaan halal. Walau bagaimanapun, semua dokumentasi ini masih belum diluluskan oleh semua negara OIC. Okay, yang terakhir pula adalah kesimpulan OIC. Kesimpulan OIC ini dapat mendidik manusia dan industri tentang kepentingan mempunyai keseragaman untuk standard halal, yang pertama. Yang kedua pula, penyelidikan masa depan dicadangkan untuk mengkaji tentang penubuhan akreditasi antarabangsa bagi halal. Akreditasi ialah penilaian pihak ketiga yang bebas terhadap badan penilaian pematuhan terhadap piawaian yang diiktiraf. Dan yang terakhir pula adalah forum akreditasi antarabangsa mesti diwujudkan dengan slogan sekali diperakui, diterima di mana-mana sahaja. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.